Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azlin binti Ahmad Nasiruddin, I170019998. Okey, hari ini saya akan buat pembentangan bagi subjek Integrated Marketing Communication. Okey, bagi subjek ni saya akan buat pembentangan tentang final exam saya sendiri. Okey, final exam saya terdiri daripada 3 soalan. Soalan yang pertama, terangkan 2 perkara penting sebelum saya membuat keputusan pembelian. Soalan yang kedua, saluran komunikasi yang membantu saya membuat pembelian. Yang ketiga ialah 3 kepentingan keberkesanan saluran komunikasi. Okey, saya akan lanjutkan kepada soalan pertama lah, iaitu 2 perkara penting yang saya pertimbangkan sebelum membuat pembelian. Okey, saya akan bahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama ialah kategori makanan dan kedua ialah kategori pakaian. Sebab apa saya bahagikan kepada makanan dan pakaian? Sebab kebanyakan pengalaman saya banyak beli makanan dan juga pakaian lah. Okey, bagi makanan, saya akan melihat terlebih dahulu makanan tersebut mestilah kelihatan menarik, sedap dan selamat dimakan. Kerana saya mementingkan persembahan makanan tersebut seperti dessert kan. Saya suka tengok dia punya dekor-dekor dia. Kalau dekor dia kemas cantik, mungkin saya akan tertarik untuk beli dessert tersebut lah. Yang kedua dari segi harga lah. Macam kita tahu kan, macam kita tahu yang dessert ke ataupun kek ni dia lebih pentingkan dia punya decoration kan. So sebab dekat situlah dia nak dapat menarik perhatian pengguna ataupun pelanggan dia untuk membeli produk mereka kan. Macam tu juga saya suka tengok benda tu kan. So kalau harga yang ditetapkan bersesuaian dengan persembahan makanan dia, contoh macam dekor dia macam ni, level macam ni, macam tu level yang susah dengan dia letak harga yang macam tu bersesuaian, kemungkinan saya akan beli produk tersebut lah. Saya akan beli makanan tersebut. Okey, dari segi pakaian pula, dari segi pakaian, saya akan melihat material yang digunakan. Material yang digunakan, macam saya selesa guna material yang tak panas, sejuk, tak panas, lepas tu tak jarang dan juga tak melekat pada tubuh badan lah. Sebab dia akan memberikan saya rasa selesa bila saya pakai. So apabila peniaga ni menjual barangan yang bersesuaian dengan material yang saya nak, saya akan membeli, kemungkinan saya akan beli produk mereka. Dan saya juga melihat daripada segi design dia. Kalau design dia tu menarik cita rasa saya akan belilah. Yang kedua, jenama, dari segi jenama. Okey, jenama pakaian tersebut. Contohnya macam kalau pakaian yang biasa saya guna, jenama ni mungkin saya lebih selesa, saya percaya dengan jenama tersebut. So saya akan tengoklah design dia sama ada saya suka atau tak. Kalau saya suka, saya akan beli. Okey, dan yang ketiga sama macam tadi juga dari segi harga. Okey, harga ni saya akan tengok sekiranya design dia, material yang digunakan memenuhi permintaan saya, memenuhi kehendak saya. So saya akan belilah produk tersebut. Okey, bagi soalan yang kedua. Soalan kedua ni iaitu soalan dia, saluran komunikasi yang digunakan oleh peniaga yang mendorong saya membuat pembelian. Okey, seperti yang kita tahu, saluran komunikasi ni penting untuk peniaga bagi mempromosikan produk ataupun servis mereka kepada pengguna. Terdapat beberapa jenis saluran komunikasi yang mampu membuatkan saya tertarik untuk membeli produk ataupun servis mereka. Antaranya ialah melalui periklanan. Bagi periklanan, saya lebih tertarik untuk membeli produk tersebut seperti iklan makanan lah. Contoh macam iklan makanan fast food kan. Contoh macam
macam iklan McD ke KFC ke kan, kalau kita tengok kan iklan dia diorang semua macam gempak-gempak kan. So macam kalau iklan tu nampak macam menarik, nampak macam sedap kan, kemungkinan saya akan cuba untuk merasai makanan tu sama ada sedap atau tak. Yang kedua ialah melalui kaedah promosi jualan. Melalui kaedah yang dibuat peniaga ni, saya lebih tertarik untuk membeli sebab semestilah sebab kita tahu promosi jualan ni kan dia meletakkan harga yang lebih murah daripada harga yang biasa. Contoh kalau harga tu lebih murah, contohnya harga yang produk yang saya nak, selalunya produk yang saya nak macam pakaian juga, pakaian ataupun barang skincare ataupun penjagaan kulit kan. So kalau kita produk tu saya dah aim nak beli, lepas tu tiba-tiba saya dapat tahu yang harga dia lebih murah. So potensi untuk saya beli tu lebih meningkat lah. Yang ketiga ialah dari segi pemasaran social media. Okey, melalui kaedah pemasaran sosial media ni juga dapat mendorong saya untuk membeli produk tersebut. Hal ini kerana sebagai anak muda, tentulah saya sebagai anak muda saya ada banyak akaun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain lah. So bila kita tengok dekat akaun media sosial ni kan banyak macam-macam produk, servis yang kita tahu kan. Macam-macam produk ataupun servis yang peniaga cuba mempromosikan produk mereka. So bila contohlah macam satu produk ni keluar dekat saya punya wall akaun media sosial saya, dan saya tertarik untuk membeli produk tertarik untuk melihat dan mengenal pasti lebih mendalam tentang produk tersebut. Saya just research tentang produk-produk tersebut, dan sekiranya produk tersebut memenuhi permintaan dan cita rasa saya, so saya akan belilah produk tersebut. Contohnya macam tadilah, macam selalunya kalau kat media sosial ni saya akan beli barang macam tadilah, macam pakaian. Kebanyakan pakaian macam contoh macam baju kurung ke blouse ke, saya lebih banyak beli pakaian ni dekat media sosial. Sebab kita boleh tengok sendiri macam mana orang pakai. Maksudnya kalau kat media sosial ni setengah peniaga tu dia ada model dia kan. So kita boleh bayangkan bila kita pakai baju macam ni sesuai tak dengan kita. So kat situ pemasaran media sosial ni bagi saya dia sangat mempengaruhi saya lah untuk membuat pembelian produk tersebut. Okey, seterusnya walaupun terdapat banyak lagi jenis saluran komunikasi yang lain, tapi 3 yang saya sebut tadi tu dia lebih menarik minat saya lah, lebih kuat dengan saya lebih kuat dengan saya lah. Maksudnya saya lebih tertarik untuk membeli produk tersebut melalui 3 saluran komunikasi tadi, iaitu periklanan, promosi jualan dan juga media sosial. Seterusnya bagi soalan yang ketiga, 3 kepentingan keberkesanan komunikasi serta hubungan dengan keputusan membeli produk oleh pengguna. Okey. Terdapat beberapa kepentingan saluran komunikasi untuk mendorong pengguna membuat keputusan membeli produk. Yang pertama, keberkesanan saluran komunikasi yang mendorong pengguna membuat keputusan pembelian ialah melalui kaedah promosi jualan. Okey. Melalui kaedah ini bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada pengguna yang mendapat harga yang lebih murah, tapi dia juga memberi keuntungan, memberi manfaat kepada peniaga.
peniaga kerana dapat meningkatkan penjualan stok mereka dan menambah pendapatan peniaga tersebut. Hal ini demikian kerana pengguna sentiasa ini disebabkan pengguna ni sentiasa mencari peluang di mana peniaga menawarkan harga yang lebih murah daripada biasa. Walaupun peniaga mendapat keuntungan yang kurang daripada hasil harga yang sebelum ni, tetapi peniaga ni dia boleh meningkatkan kunjungan pengguna di kedai mereka lah, di perniagaan mereka, dan mendapat keuntungan sikit sebanyak, mendapat jugalah keuntungan peniaga tersebut. Sebagai contoh, kalau melalui kaedah promosi ni, kita dapat lihat peniaga akan buat kaedah promosi ni bila sambutan hari perayaan lah. Contoh macam hari perayaan, contoh macam hari raya macam hari raya puasa kan, ramai macam peniaga-peniaga kan waktu hari raya ramai orang-orang akan membeli pakaian baru. So peniaga-peniaga pakaian seperti baju kurung tadi tu sangat laku lah. Kini ramailah pengguna ni akan datang ke kedai mereka sekiranya mereka meletakkan harga promosi. Seterusnya ialah keberkesanan saluran komunikasi melalui pemasaran media sosial. Melalui kaedah pemasaran media sosial ini banyak mempengaruhi pengguna untuk membeli produk mereka. Hal ini disebabkan kebanyakan pengguna memiliki akaun media sosial mereka tersendiri. Diorang akan kan diorang ada akaun media sosial sendiri. So kebanyakannya orang akan spend time untuk tengok-tengok diorang punya media sosial macam Facebook ke Instagram ke, kat situlah diorang akan tengok-tengok segi tengok barang ke, tengok produk ke, servis ke. So kalau produk tu mereka suka, ataupun macam tadi lah, macam produk macam baju tadi kan, kalau kita tengok kan kalau macam tu kan, kalau kat Instagram kan, kalau kita klik je pakaian kan, pakaian macam baju kurung ke, beribu-ribu baju kurung akan terkeluar kan. So melalui pemasaran sosial media ni dapat mempengaruhi pengguna untuk membeli produk mereka lah, produk peniaga tadi. Yang terakhir ialah melalui penajaan. Melalui kaedah saluran komunikasi ini sangat membantu bagi peniaga untuk mendorong lebih ramai pengguna membeli produk mereka. Hal ini kerana ia dapat mendedahkan pengetahuan produk mereka secara meluas. Kalau sebelum ni produk mereka tu kurang mendapat sambutan kan. Contohnya macam orang tak kenal pun produk diorang. Tapi bila diorang ni masuk ataupun menaja sebuah rancangan besar, macam rancangan televisyen yang besar, macam contoh macam Gegar Vaganza kan. So rancangan tu kan rancangan popular. So bila sesebuah company tu buat penajaan kepada rancangan tersebut, orang akan lebih kenal. Jenama ni rupanya jual produk-produk ni. Macam tu lah kiranya. Kini orang lebih kenal lah tentang produk diorang. Dia lebih aware tentang produk diorang. Contohnya macam Farm Fresh tadi. Sebagai contoh macam Farm Fresh, dia kan buat penajaan kepada rancangan TV Gegar Vaganza kan. Sejak dia buat penajaan rancangan TV Gegar Vaganza tu, dia punya pendapatan dia berlipat kali ganda. Keuntungan dia bertambah sebab orang lebih tahu tentang produk tersebut lah. Orang lebih tahu tentang jenama tersebut dan orang yakin lah. Macam tu lah. Kini macam orang mendapat kepercayaan tentang produk tu. So pengguna ni akan pergi membeli produk mereka.
Okey, secara kesimpulannya, jelaslah bahawa tiga keberkesanan saluran komunikasi ini tersebut mampu mendorong pengguna membeli produk ataupun servis mereka. Okey, sekian saja dari saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.